Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Insyaallah seperti biasa kita sebelum kita mula kita tunggu sekejap rakan-rakan kita masuk. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu. Kita dah ada 2-3 orang dah. Untuk penghulu kita dah ada, pengerusi Nazri dah ada. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Kita tunggu sekejap 2-3 minit. Macam biasa, sementara kita menunggu, kita boleh share. Sementara tunggu kawan-kawan kita masuk, jemaah kita masuk, terutamanya surau jemaah ataupun kawan-kawan kita, gen anak muda dari surau Al-Munawwarah, Al-Munawwarah Ceras. InsyaAllah hari ini kita akan settlekan tajuk Wahdaniyah, ciri yang ke-6 ini kita akan selesai hari ini. Karatan insyaAllah kita masuk tajuk baru, iaitu Qudrah, ciri yang ke-7. Ciri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat Allah Ta'ala yang ke-7. Itu akan datang. Kita habiskan hari ini sifat Allah Ta'ala yang ke-6, iaitu Wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala, ataupun dipanggil satu, tunggal, esa. Kita akan habiskan pendetailan esa pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan sambung kata silap saya, muka surat 15, Tanbihun. Kalau silap nanti Nazrin beritahu, nanti Nazrin komen kalau silap. Yang saya ingatnya sambung di muka surat 15, iaitu tanbihun, perenggan. Bagi 7 dari atas, tanbihun. Syekh Syairi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Nazrin. Okey, Nazrin kata betul. Tanbihun, barang siapa i'tiqad. Okey, kita sambung tanbihun, barang siapa i'tiqad, muka surat 15, iaitu huraian terakhir pada bicara ataupun membincangkan tentang satu pada perbuatan Allah Ta'ala. Dari kitab kita ini, sebagaimana yang kita sebut bulan lepas ataupun minggu lepas, musannif ataupun pengarang kitab kita ini, Tuan Guru, dia mendetailkan tentang satu pada perbuatan Allah Ta'ala, berbanding dengan ada dua, itu satu pada sifat Allah dan satu pada zat Allah Ta'ala. Itu huraian yang ringkas seperti kitab-kitab lain. Tapi huraian yang agak detail dalam kitab kita ini, iaitu pembahagian
wahdaniyah yang ketiga, iaitu satu pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebab inilah satu pembahagian esa yang ketiga inilah yang kebanyakan kalaulah kita tak ambil tahu, kita tak belajar dengan betul, menyebabkan i'tiqad kita akan lari, i'tiqad kita akan salah dengan pegangan ahli sunnah yang sebenar. Mungkin i'tiqad kita akan jadi qadariyah, atau i'tiqad kita akan jadi jabariyah, ataupun i'tiqad kita lari terus bukan qadariyah, bukan jabariyah, tetapi i'tiqad kita fail. Itu yang kita nak tahu. Konsep keesaan Allah Ta'ala dari segi perbuatan Allah Ta'ala. Yang kata perbuatan satu pada perbuatan Allah Ta'ala itu macam mana? Baik, kita slow-slow, kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bila dulu mailah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada sama-sama dalam perbincangan ataupun dalam majlis ilmu pada pagi ini untuk menyambung tugasan mingguan kita, ataupun biasanya kita buat malam sempena PKP ini, kita tukar jadual malam kita untuk kita jadikan slot duha, iaitu kitab Paku Iman, anjuran surau Al-Munawwarah Ceras Baru. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung sebagaimana kita sebut di awal tadi. Kita akan sambung kitab kita muka surat 15, 7 baris yang ketujuh dari atas, iaitu Tanbihun. Ini masih lagi pendetailan tentang konsep esa ataupun satu ataupun tunggal pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sekali lagi sebelum kita baca Tanbihun. Kita ulang konsep esa ataupun tunggal pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya kita dah clear, kita dah faham. Apabila kita sebut Allah Subhanahu wa taala ini bercirikan esa, Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat satu, esa ataupun tunggal, secara umum kita faham. Cuma hari ini, pagi ini kita nak detailkan bagaimana untuk kita beriman detailnya yang dikatakan satu pada perbuatan Allah Ta'ala. Baik, sebelum itu kita ulang sekali lagi secara umum. Apa yang kita nak pegang dalam hati kita berkaitan dengan ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Kita kena ingat balik track kita, perbahasan kita jangan keluar daripada track kita. Perbahasan kita berkaitan dengan ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Kenapa? Kerana kita sedang membincangkan satu topik, satu ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, syllabus modul ahli sunnah wal jamaah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan ciri, mengenal ciri yang ada pada Allah, mengenal sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam kitab kita ini membincangkan 13 ciri, 13 sifat. Tak sampai 20. Tok guru hanya bagi selevel fardu ain saja. Tuan guru kita dia hanya menakalkan, membincangkan secara asas dalam kitab dia untuk melepaskan level ataupun standard orang awam untuk mengenal Allah Ta'ala, iaitu hanyalah 13 ciri, 13 sifat. Maka 13 sifat untuk mengenal Allah Ta'ala ini, kita sedang membincangkan sifat yang keenam, ciri yang keenam yang bernama wahdaniyah.
Allah Subhanahu wa taala mempunyai ciri dan sifat di zat dia yang bernama esa ataupun tunggal ataupun satu. Maka apabila kita sebut nama esa ini tunggal nama dia, Allah Ta'ala ini mempunyai sifat yang bernama tunggal, yang bernama satu, ataupun bahasa Arab dia panggil wahdaniyah, maka kita kena tahu makna tunggal. Kita kena tahu makna esa. Bukan sekadar nama saja kita tahu, tetapi kita kena tahu makna dia, kerana makna itulah untuk kita pegang dalam hati kita. Kita faham makna, maka kita pegang apa yang kita faham. Maka pegangan apa yang kita faham itulah dipanggil akidah, dipanggil aqdun, dipanggil simpulan iman. Beberapa simpulan iman, beberapa akidah, beberapa pegangan. Maka beberapa pegangan itulah yang ada dalam hati kita, itulah yang dinamakan iman. Pegangan berkaitan dengan ketuhanan yang kita panggil beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak pegang ini, benda yang kita nak pegang ini, mestilah kita faham terlebih dahulu. Mestilah tafahum sebelum kita berakidah, sebelum kita berpegang, sebelum kita percaya, kita kena faham dulu. Maka kita sekarang ini proses untuk memahami, menggunakan akal yang waras tentang sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak faham tentang wahdaniyah esa ini, maka makna yang kita nak kena faham, bukan nama sahaja. Maka apa dia makna dia? Maka makna esa ini iaitu tidak berbilang. Maka secara umumnya kita faham tanpa kita mendetailkan. Step yang level yang pertama kita faham secara umum dulu, maka level yang kedua kita kembangkan, kita detailkan kepahaman kita. Tetapi ingat, kalaulah tak mampu nak memahami secara detail ini, kita faham secara peringkat berperingkat. Peringkat pertama kita faham dulu apa dia yang dikatakan esa pada Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Zat Allah taala, sifat Allah taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Itu saja yang kita faham. Yang dikatakan tak berbilang ini, Allah Subhanahu wa taala ini tidak berbilang dalam semua bentuk bilangan. Maka kita kembangkan. Yang kata tak berbilang secara umum saja, maka kita tak tahu bentuk-bentuk yang macam mana, kita tak faham. Maka kita nak cuba fahamkan, kita detailkan, kita kembangkan. Yang kata tak berbilang ini, satu ini, tak berbilang ini, zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala dalam semua bentuk bilangan. Sama ada bentuk bilangan itu secara bersambung ataupun bersusun ataupun berjuzuk-juzuk dalam satu benda, itu dipanggil kan muttasil. Ternafi juga bilangan dalam bentuk yang bersambung-sambung, karena kalaulah bersambung berjuzuk tetap dinamakan bilangan. Maka tak berbilang ini sama ada dalam semua bentuk, tak berbilang ini dalam semua bentuk bilangan sama ada secara bilangan yang berjuzuk-juzuk ataupun bersambung dalam satu benda, ataupun dalam bentuk bilangan secara berasingan. Makna apa? Maknanya dua atau tiga. Zat Allah dua atau tiga, sifat Allah dua atau tiga, perbuatan Allah dua ataupun tiga. Itu secara umum kita faham. Maka kita nak sambung pendetailan tentang bentuk bilangan yang kata Allah Ta'ala tidak berbilang dari sudut perbuatan Allah Ta'ala. Nak sambung satu pada perbuatan Allah. Apa makna satu pada perbuatan Allah Ta'ala? Iaitu tak berbilang pada perbuatan Allah, sama ada secara bilangan perbuatan Allah tu, bilangan dalam bentuk apa? Dalam bentuk satu tapi berkongsi dengan perbuatan yang lain.
yang dinamakan dalam bahasa akidah dinamakan ternafikan muttasil pada af'al Allah, kan muttasil pada perbuatan Allah, perbuatan yang satu ada bilangan dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk perkongsian dengan perbuatan yang lain, perkongsian dengan perbuatan yang lain, maka ternafi kerana Allah Ta'ala satu pada perbuatan. Ataupun perbuatan Allah Ta'ala ini yang kata satu pada perbuatan ini sama ada bilangan perbuatan Allah dalam bentuk yang berasingan, ada perbuatan baharu yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Apabila kita sebut sama dengan perbuatan Allah Ta'ala, iaitu perbuatan yang memberi bekas. Kerana perbuatan Allah Ta'ala ini, apabila kita sebut perbuatan Allah Ta'ala ini, perbuatan yang memberi bekas. Kita dah sebut apa pembendaharaan kata, vocabulary, istilah. Apabila kita kata tidak memberi bekas, perbuatan yang memberi bekas, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada perbuatan yang boleh mengadakan dan boleh meniadakan. Itulah perbuatan Allah yang disebut sebagai perbuatan yang memberi bekas. Maka ternafi bilangan perbuatan Allah dalam bentuk bilangan secara berasingan. Ada perbuatan lain, ada perbuatan baharu yang sama power, yang sama perbuatan dengan Allah, iaitu perbuatan sama-sama memberi bekas. Perbuatan baharu boleh mengada dan meniada, perbuatan Allah boleh mengada dan meniada. Maka mustahil. Kenapa? Kerana Allah dia bersifat satu pada perbuatan. Dia tidak berkongsi dengan perbuatan yang lain, dan perbuatan Allah tidak ada perbuatan yang lain boleh menandingi perbuatan Allah. Yang sama level dengan perbuatan Allah, yang sama power dengan perbuatan Allah. Apa makna sama power? Sama-sama boleh memberi bekas. Apa makna sama-sama boleh memberi bekas? Sama-sama boleh mengada, ijad wa idamuhu, dan boleh meniadakan. Itu apa yang kita pegang. Baik, kita nak sambung pendetailan Tuan Guru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tanbihun, tanbih ay hadza munabbihum liman ghafala. Tanbih ni kat mana pun itulah dia punya makna dia. Kita bertemu dalam kitab Arab, kita bertemu dalam kitab Jawi, kita bertemu dalam kitab fiqh, kita bertemu dalam kitab akidah, itulah dia makna dia. Tanbihun ay hadza munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan liman ghafala, bagi mereka yang lupa dan lalai tentang peringatan. Ini peringatan, nak cerita benda ni penting. Jangan kita lupa, jangan kita lalai. Tu dia tanbih tu. Takut kita ignore, takut kita tak cakna, takut kita tak fokus. Benda ni benda penting. Maka Tuan Guru menggunakan kalam tanbihun, nak tarik perhatian kita. Barang siapa i'tiqad, barang siapa i'tiqad yang baharu itu, barang siapa pegang dalam hati, itu mana i'tiqad. Barang siapa yang pegang dalam hati dia yang baharu itu, memberi bekas, yang baharu itu, perbuatan baharu itu memberi bekas. Memberi bekas itu dengan tabiatnya, perbuatan baru. Tabiatnya, dia boleh memberi bekas secara tabiat dia, secara semula jadi, secara nature. Tu siapa yang i'tiqad ni pegang dalam hati dia. Siapa yang percaya dan hati dia, dia percaya dan hati dia, percaya tu dengan perkara yang tidak sebenar. Tu nak kena mengaji tu baru tahu hak mana perkara betul nak pegang. Kalau tak mengaji memang dia akan pegang ikut dam lah. Tu pegang dalam hati orang panggil i'tiqad, orang panggil akidah. Pegang dalam hati tentang Allah, kalau salah bahaya. Ini kita duk bincang ni pegangan berkaitan dengan sifat perbuatan Allah Ta'ala. Bahaya. Terkadang boleh membinasakan akidah kita, terkadang boleh membawa kepada kufur.
terkadang boleh membawa kepada dosa besar walaupun tak tergelincir akidah dia. Itu bahaya. Macam Jabariyah, pegangan Qadariyah, berkaitan dengan af'al Allah Ta'ala, itu termasuk dosa besar walaupun tidak, kata ulama, tidak termasuk berada pada level kufur. Tapi kalaulah silap pegang boleh membawa kepada kufur, dan paling ringan silap pegangan dan hati dia tetan perbuatan Allah ini boleh membawa kepada dosa besar. Apa dia pegang? Pegangan dalam hati dia apa dia? Perbuatan baharu itu memberi bekas. Ni apabila sebut memberi bekas dalam kitab Jawi kita faham, iaitu memberi bekas ni memberi kesan. Kesan apa dia? Boleh mengada dan boleh meniada. Perbuatan baharu itu sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Mana dia? Ada bekas ni. Boleh memberi bekas dengan tabiat dia. Tabiat perbuatan baharu itu. Artinya yang kata tabiat, memberi bekas dengan tabiat tu apa makna dia? Artinya, arti memberi bekas dengan tabiatnya, tabiat yang baharu itu boleh memberi bekas dengan sendirinya sendiri benda tu. Boleh memberi kesan dengan sendirinya sendiri benda tu. Tidak ada campur tangan, tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Ini yang kata pegangan bahaya. Dia tak nampak dalam perbuatan baharu itu ada konsep keesaan pada perbuatan Allah Ta'ala. Dia tak nampak. Kenapa? Kerana tidak ada maklumat, ataupun dia tersilap ambil maklumat. Kerana kita nak faham ini kena ada maklumat dulu. Sebab tu jangan tersilap cari maklumat. Nak akidah ini carilah maklumat yang betul, maklumat yang sahih, ikut manhaj kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ikut akidah Jabariyah, jangan ikut akidah apa nama ni Jabariyah Qadariyah, jangan ikut akidah Salafi Wahabi. Jangan. Kita ada manhaj kita sendiri, kita ada selebah kita sendiri, kita ada modul kita sendiri, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Carilah. Ni bahaya ni, antara pegangan sendiri. Tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala, tidak ada campur tangan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Dia ternafi keesaan perbuatan Allah Ta'ala dalam perbuatan baharu. Dia nampak hanya perbuatan baharu total. Mana dia? Contoh. Tak bagi contoh lagi. Boleh memberi bekas dengan sendirinya sendiri benda itu. Boleh memberi bekas tu. Ni sebuah mana? Pada menjadikan atau meniadakan. Yang kata boleh memberi kesan tu pada menjadikan sesuatu benda ataupun meniadakan suatu benda. Nak jadi satu benda secara tabiat, secara nature. Bukan Allah Ta'ala buat. Tak nampak Allah Ta'ala buat pun. Mana contoh? Seperti i'tiqad nasi yang menjadikan kenyang. Kenapa kenyang ni? Dia tak nampak perbuatan Allah beri kenyang. Dia nampak kerana nasi. Tu tak ada nasi, dia kata lapar. Tak makan nasi berlapar kita. Tak ada beras rumah kita lapar kita. Tapi cakap pada adat tak salah lah. Kita pun duk bercakap pada adat. Tapi kita nak faham ni pada hakikat. Kerana percakapan kita seharian kita ini ada pada adat, ada pada hakikat. Ada pada majaz, ada pada ada pada hakikat kalam dan majaz kalam. Kalam majaz. Tapi kalau orang yang tidak ada info, tidak ada maklumat, tidak ada ilmu, dia bercakap real. Apa yang dia ucap itu, itulah yang realnya. Maka dia kata kalau tak makan maka lapar. Nasi, dia pegang nasi yang menjadikan kenyang. Siapa yang mencipta, menjadikan perbuatan kenyang itu? Nasi yang dia i'tiqad. Air yang menjadikan haus, yang menghilangkan haus, air. Waktu kena minum air, tak minum air haus. Tak minum haus. Minum air hilang haus. Kenapa? Kerana air yang boleh menghilangkan haus, menghilangkan dahaga kita. Itu yang dia pegang dalam hati dia. Sedangkan itu adab asbab yang Allah Ta'ala buat. Asbab saja. Jangan kita nampak asbab saja. Kita kena nampak hakikat. Yang memberi hilang dahaga itu Allah Ta'ala dengan sebab air.
Tetapi sebab itu tidak memberi bekas. Air itu tidak boleh memberi bekas. Allah Ta'ala yang memberi bekas, yang mencipta, yang menjadikan kenyan. Allah Ta'ala yang menjadikan kenyan kepada kita. Lepas tu orang tak makan sebulan boleh hidup, tak lapar. Ada orang makan tak makan nasi boleh kenyan. Kerana kenyan bukan nasi, bukan perbuatan nasi. Kerana haus, dahaga, hilang dahaga itu bukan perbuatan air. Tetapi orang yang tak tahu ini, dia i'tiqad betul nasi yang menjadikan kenyan dan api yang menjadikan hangus. Yang menjadikan hangus tu apa dia? Api, kekuatan api. Dan pisau yang menjadikan luka. Kenapa luka ni? Dengan sebab pisau ni lah. Tajam yang ada pada pisau itu. Pisau itu dia ada sifat dia. Apa dia sifat dia? Sifat yang ada pada pisau itu tajam. Maka tajam itu sifat yang ada pada pisau. Apabila dia bersifat dengan tajam, dan tajam itu sifat ma'ani yang ada pada pisau, dia berhajat kepada, dia bertakluk. Tiap-tiap sifat ma'ani dia ada takluk. Maka apa takluk tajam ini? Memotong. Dengan sebab ada sifat tajam yang ada pada pisau itu, dia boleh memotong. Maka memotong ini perbuatan apa? Perbuatan pisau, bukan perbuatan Allah Ta'ala. Itu yang dia pegang. Maka itulah pegangan yang salah, yang boleh membawa kepada kufur. Kerana tajam yang ada pada pisau itu pun sifat yang Allah Ta'ala buat. Perbuatan memotong itu juga yang Allah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sifat baharu ini, perbuatan gerak dan diam baharu ini, kedua-duanya ini berada dalam konsep, berada dalam keesaan af'al Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat sifat baru, Allah Ta'ala yang buat perbuatan gerak dan diam baharu. Cuma keluar daripada baharu, maka nisbah usaha dan ikhtiar. Tu kita dah bahas minggu lepas. Ini dia nak cerita contoh akidah yang salah. Dan apa lagi i'tiqad dia? Dan air yang menjadikan basah dengan zatnya sendirinya, dengan zat airnya sendirinya sendiri air. Nescaya, jawab barang siapa tu? Barang siapa, ada jawab dia. Jawab barang siapa. Barang siapa i'tiqad. Ini contoh ada 3-4 contoh i'tiqad itu. Apa jawab dia? Siapa yang beriktikad dengan i'tiqad yang salah satu daripada 4 contoh i'tiqad ini? Jawab dia, nascaya. Nascaya ni apa kamu nak kata? Tu. Nascaya jadi kafir orang itu. Jadi kafir orang itu. Orang itu orang mana? Orang yang i'tiqad dalam hati dia, baharu, perbuatan baharu boleh memberi bekas dengan tabiatnya, boleh memberi bekas dengan perbuatan secara semula jadi. Contoh dia bagi 4 contoh. Contoh nasi, barang siapa i'tiqad nasi boleh memberi kenyang. Barang siapa i'tiqad api boleh menhangus. Barang siapa i'tiqad air boleh menjadikan basah. Barang siapa i'tiqad, contoh yang keempat, pisau boleh melukakan. Memberi bekas itu dengan tabiat, dengan sendiri dia. Maka nascaya jadi kafir orang itu. Kafir itu dengan tiada khilaf. Tiada khilaf di kalangan ulama kalaulah beriktikad begini. Kafir dengan tiada khilaf, wal a'yadzu billah. Ini berhajat sangat kepada ilmu tauhid, nak mengelakkan daripada kita kekal di dalam neraka. Ni kata ulama, kesan ataupun tujuan kita belajar ilmu tauhid ini sangat-sangat besar, sangat-sangat penting, kerana dia boleh mengelakkan manusia daripada kekal di dalam neraka. Kalaulah manusia itu wal-i'adzu billah masuk neraka juga dengan dosa dia lebih,
Karena dia tidak melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Dia tidak melaksanakan kewajipan dalam fiqh, kewajipan furu'i, dia tinggal kewajipan furu'i, menyebabkan pahala dia kurang, dosa dia lebih, dia akan direjan oleh Allah Ta'ala dalam neraka wal'iyadzubillah. Tetapi oleh kerana wajib usuli dia, perintah usuli, perintah beriman kepada Allah dia, dalam hati dia iman yang sempurna, iman yang betul, pegangan dia tentang ketuhanan yang betul, menyebabkan dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ulama kata apabila habis Allah bakar dosa dia, maka akhirnya Allah Ta'ala keluar dia dalam neraka, letak dia dalam syurga. Kenapa? Kerana akidah dia selamat. Itu mahalnya akidah pegangan kita. Bukan main-main, bukan murah-murah harga akidah ini. Bukanlah benda yang murah, benda yang biasa-biasa. Bahkan akidah ini, ilmu akidah ini, ilmu yang paling mahal, ilmu yang boleh mengelakkan kita daripada berada di dalam neraka. Itu kenapa? Karena silap pegangan boleh membawa kepada kafir. Ini antara pegangan dan kafir, tidak ada khilaf. Dan jikalau ia mengucap dua kalimah syahadah, kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, puasa dan haji sekalipun, tu rayah, tetap dia berada, tetap dihukumkan kafir walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, walaupun dia sembahyang tak berhenti, puasa rajin, haji setiap tahun. Kenapa? Kafirlah juga. Kafirlah juga kerana tiada sah mengucapnya. Ucapan syahadah dia tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah, kerana ternafi di dalam kandungan asyhadu an la ilaha illallah yang mengandungi 50 ciri-ciri ketuhanan, 50 sistem kepercayaan berdasarkan 6 prinsip utama ataupun 6 pilar, 6 sistem kepercayaan. Dan ada 50 aqaid simpulan iman, dia ternafi, dia menafikan satu simpulan iman, iaitu apa dia? Iaitu dia menolak, dia menafikan keesaan ataupun esa pada perbuatan Allah Ta'ala. Maka menyebabkan akidah dia akidah dia tak sah, akidah dia rosak, akidah dia tak terpakai. Walaupun 19 lagi dia percaya, tapi satu ciri yang dia tolak, yang dia tak percaya, iaitu ciri wahdaniyah, ciri esa pada perbuatan Allah. Dia kata, dia beriktikad, berpegang baharu ada perbuatan secara semula jadi yang tidak berada dalam kekuasaan keesaan perbuatan Allah. Maka itulah dia akidah yang tidak sah, kerana tiada sah mengucapnya dan sembahyangnya, tiada sah sembahyangnya. Ini bahaya. Kalau akidah dia tak sah, maka sembahyang dia cantik pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana syarat untuk Allah terima sembahyang kita, syarat utama, syarat fiqh tu dah syarat yang kedua. Syarat utama mesti sah akidah dia. Barulah syarat kedua itu syarat dalam fiqh. Syarat pertama kena sah akidah, bahawa Allah Ta'ala terima ibadat sembahyang kita, dan haji dan puasanya, dan tidak sah puasanya, dan hajinya dan tidak sah hajinya. Kenapa tidak sah? Kerana menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al, kerana menafikan wahdaniyah satu Allah Ta'ala itu pada perbuatan. Sedangkan kita berpegang dalam hati kita, apabila kita baca qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Apa makna tunggal? Apa makna esa? Tidak berbilan pada zat, tidak berbilan pada sifat, tidak berbilan pada perbuatan. Itu kita pegang.
Apa dia tak berbilan pada perbuatan Allah ini? Perbuatan Allah ini dia tidak sharing, dia tidak berkongsi dengan perbuatan lain. Allah menjadikan kenyan, dia tidak berkongsi dengan benda lain. Dan atau perbuatan Allah ini tidak ada perbuatan yang lain boleh menandingi ataupun sama dengan perbuatan Allah. Sama boleh memberi bekah. Allah boleh menjadi kenyang, perbuatan baharu boleh menjadi kenyang. Tidak ada. Itu makna satu. Tiba-tiba ada orang i'tiqad nasi boleh memberi kenyang. I'tiqad air boleh menghilangkan dahaga. Maka itulah i'tiqad ataupun menafikan wahdaniyah esa pada perbuatan Allah Ta'ala. Adapun orang yang i'tiqad yang baharu ini memberi bekah dengan quwwah, ini yang kedua. Ini golongan i'tiqad yang salah yang kedua. Yang pertama, golongan i'tiqad yang mengiktiqad perbuatan baharu memberi bekah secara semula jadi tanpa ada hubung kait dengan perbuatan Allah, itu jelas hukumnya kafir dengan tiada khilaf. Kerana apa? Kerana mereka menafikan wahdaniyah ataupun esa pada perbuatan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua tu gua nak cerita pula, musannif pengarang kitab nak cerita, adapun ni muqabil. Golongan yang kedua, golongan yang akidah dia sesat, golongan yang pegangan dia terpesong tetapi tidak membawa kepada kafir. Sesat, tetap sesat, tetapi dia lebih ringan sedikit, dia tidak membawa kepada kufur. Macam mana pegangan dia? Tengok. Adapun orang yang i'tiqad yang baharu, perbuatan yang baharu ini memberi bekas dengan quwwah, bukan dengan tabiat, bukan dengan semula jadi, memberi bekah dengan quwwah. Apa dia? Dengan quwwah ini, dengan kekuatan yang Allah jadikan kepada benda itu. Ada hubung kait dengan Allah juga. Sebab tu dia tak kufur, dia hanya dosa besar. I'tiqad yang baharu, perbuatan yang baharu ini memberi bekas dengan quwwah, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan padanya, pada kekuatan itu. Mana dia contoh? Seperti ia i'tiqad nasi memberi bekas. Apabila sebut memberi bekah, kita faham apa dia. Nasi tu boleh mengenyangkan, tapi ada kaitan dengan Allah. Apa dia? Nasi memberi bekah jadi kenyang dengan quwwah, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan padanya pada nasi. Dia i'tiqad yang kenyang tu nasi. Adakah total dia i'tiqad nasi memberi kenyang secara tabiat, secara semula jadi, tidak ada kaitan dengan Allah? Iaitu i'tiqad golongan pertama yang kufur, tidak ada khilaf. Yang kedua ini dia lebih ringan, dia tidak membawa kepada kufur, dia hanya dosa besar. Apa dia? Dia i'tiqad nasi ataupun perbuatan baharu boleh memberi bekas dengan quwwah, kekuatan yang Allah cipta kepada mereka. Contoh macam mana? Contohnya dia i'tiqad nasi ini boleh memberi kenyang dengan apa? Dengan quwwah, kekuatan yang Allah cipta kepada nasi. Allah buat kekuatan itu. Allah Ta'ala buat kekuatan. Kekuatan apa tu? Kekuatan yang memberi kenyang. Tu. Seperti i'tiqad nasi memberi bekas jadi kenyang dengan quwwah, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan padanya pada nasi. Apa kekuatan itu? Kekuatan memberi kenyang. Allah letak pada nasi, menyebabkan nasi itu boleh memberi kenyang. Maka dia i'tiqad nasi memberi kenyang dengan quwwah, dengan kekuatan nasi. Pisau boleh menajam, melukakan. Pisau boleh memotong dengan kuah, dengan sifat tajam yang ada pada pisau. Nampak tak? Sedikit saja beza.
Yang sebenar macam mana? Yang sebenarnya Allah Ta'ala yang menciptakan kenyang. Cuma asbab dia letakkan pada nasi. Nasi tidak boleh memberi bekah. Yang golongan sesat ni dia kata nasi boleh memberi bekah, boleh mengenyangkan dengan sebab dengan apa? Dengan sebab Allah Taala mencipta kekuatan pada nasi. Sedikit saja beza dia. Itu penting kepada ilmu tauhid untuk menyelamatkan akidah kita daripada pegangan yang boleh membawa kepada dosa besar. Ini tak kufur akidah dia, tetapi boleh membawa kepada dosa besar. Kerana dia i'tiqad nasi itu boleh memberi kenyang dengan kekuatan yang Allah beri kepada nasi. Dengan Allah beri kekuatan, Allah beri sifat yang ada pada nasi. Dengan Allah Ta'ala ciptakan sifat tajam, sifat ma'ani yang ada pada pisau. Apabila pisau ini ada sifat tajam, maka dia boleh melukakan, maka dia boleh memotong dengan sifat tajam yang ada pada pisau. Yang sebenarnya memotong itu, perbuatan melukakan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala, bukan perbuatan pisau. Cuma Allah Ta'ala letak lahirnya pada pisau. Kerana pisau itu Allah Ta'ala cipta sifat tajam yang ada pada pisau. Tu contoh yang kedua. Dan umpamanya, habis contoh, dia bagi satu je. Dan umpamanya, maka orang yang i'tiqad golongan kedua ni, nasi memberi bekah dengan kekuatan dia, dengan sifat yang ada pada nasi itu, yang berdosa besar, dosa besar, lagi fasiq, tiada jadi kafir atas qaul yang mu'tamad. Maka qaul yang mu'tamad, pendapat mu'tamad, orang ni tidak jadi kafir. Kenapa tak jadi kafir ni? Kerana masih ada kaitan dengan Allah Ta'ala yang menjadikan quwwah, sebab itu tak jadi kafir. Adapun golongan pertama, dia tidak ada kaitan dengan Allah. Dia percaya kenyam ni totally nasi yang mengenyangkan. Dia percaya potong luka ni sepenuhnya pisau yang melukakan dengan secara semula jati. Secara nature pisau ni memang dia jenis melukakan. Pisau ni memang jenis tajam, boleh melukakan. Api ni jenis panah, boleh membakar. Itu tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Boleh membawa kepada kufur. Adapun golongan kedua boleh membawa kepada dosa besar kerana dia ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Dan kata sebahagian ulama, ini pendapat lemah, jadi kafir juga, ini pendapat lemah. Adapun pendapat mu'tamad, dia tak jadi kafir kerana dia masih lagi ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Dan dipaham daripada wahdaniyah Allah Ta'ala, itu wajib, ini wajib akal, bukan wajib syarak, wajib baharu sekalian alam. Wajib baharu sekalian alam, wajib akal. Dengan makna apa? Dengan makna mesti sekalian alam itu bersifat baharu. Alam itu baharu. Alam itu baharu. Baru apa? Baru ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Nisbah baru ada. Itu dipanggil baharu. Dan mustahil ada sesuatu daripada alam itu qadim. Mustahil. Alam itu ada yang qadim. Baharu itu kerana dia baharu, dia ada mula. Baharu ni sifat dia ada mula. Ada mula sifat baharu. Adapun sifat Allah, sifat qadim, zat Allah Ta'ala ni dia tidak ada mula. Sifat Allah Ta'ala dia tidak ada mula. Allah Ta'ala ini bersifat dengan qidam, sedia kala. Apa makna sedia kala? Tidak ada permulaan. Baik. Mustahil, tiada, mustahil ada sesuatu daripada alam itu qadim.
Dan mustahil lawannya, lawan wahdaniyah, iaitu tiada satu Allah Ta'ala pada zat. Mustahil. Berbilan Allah Ta'ala pada zat, mustahil. Sama ada tu berbilan tu dalam bentuk yang muttasil ataupun berbilan itu dalam bentuk yang munfasil. Tu kita dah faham dah konsep bilangan. Konsep bilangan ni ternafi bentuk. Ternafi bentuk ini sama ada bentuk itu bentuk secara bersambung, berjuzuk. Kalau ke bahasa Kelantan dia panggil berkapuh. Tu bahasa petani, bahasa Kelantan, berkapuh kita tak faham lah. Orang KL tak faham lah berkapuh apa ya. Berkapuh, berjuzuk, bersambung. Dalam satu tu dia bersambung, dalam satu tu berjuzuk, dalam satu tu dia berkapuh-kapuh. Satu kita pada pada zahir satu, tapi pada hakikat tak satu apabila berkapuh. Pada hakikatnya tak satu apabila berjuzuk. Allah Ta'ala mustahil. Mustahil Allah Ta'ala ini ada bilangan pada diri dia. Sama ada bentuk bilangan yang kita dah bahas, sama ada bentuk bilangan itu secara bersambung ataupun bentuk bilangan itu secara berasingan. Ada zat yang lain yang sama dengan Allah. Allah dua, Allah tiga, Trinity dan sebagainya. Itu ternafi. Tak perlu menafi, ternafi dia. Lain menafi lain, ternafi lain. Dan dia ternafi di zat Allah Ta'ala, iaitu tiada satu Allah Ta'ala pada zat, itu mustahil. Lawan wahdaniyah tu tak berbilang. Dan mustahil satu Allah Ta'ala pada sifat. Sifat Allah juga tak berbilang. Itu dia panggil mustahil banyak tu. Mustahil berbilang. Kerana sifat Allah Ta'ala ni wajib dia tak berbilang. Mustahil berbilang. Sama ada dalam bentuk bilangan muttasil ataupun munfasil, kedua-dua bentuk bilangan itu ternafi. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala, segala perbuatan Allah Ta'ala juga tidak berbilang. Tidak ada dua dan tidak ada tiga. Peganglah kemah-kemah dalam hati kita, tidak ada perbuatan yang baharu yang bersharing dengan perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan baharu yang sama dengan perbuatan Allah, perbuatan yang memberi berkah. Jangan nampak perbuatan kita, jangan nampak perbuatan baru, nampaklah perbuatan Allah. Ini penting ilmu akidah sebagai asas, sebagai tangga untuk menolak keakuan dalam diri kita. Apabila kita belajar kitab tasawuf, maka bertemu dalam perbicaraan ananiyah, yang kita nak kena buang dalam diri kita sifat ananiyah, sifat keakuan. Kita nampak diri kita yang kuat, kita nampak diri kita yang rajin, kita nampak diri kita yang bergerak, kita nampak diri kita yang menulis. Itu dia panggil dalam konsep tasawuf, dia panggil ciri keakuan yang mesti dibuang dalam diri kita. Maka nak buang ciri keakuan ini, mesti ada tapak dia, mesti ada asas dia, mesti ada platform dia. Apa dia? Ilmu akidah. Kena faham konsep keesaan pada Allah, kena faham konsep keesaan pada perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada perbuatan baru yang ceri dengan Allah, dan tidak ada perbuatan baru yang sama dengan perbuatan Allah yang memberi bekas. Dan bermula dalil wahdaniyah Allah Ta'ala. Mana dalil dia? Habis dah. Lepas dia buat mari ukur akal, maka dalil. Kan itu teori ukur akal, dia sifir ukur akal, settle. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyah, mustahil Allah Ta'ala itu berbilang. Mana dalil dia? Bermula dalil wahdaniyah Allah Ta'ala itu baharu alam. Itu tanda Allah Ta'ala satu. Mana dia? Alam ini. Alam yang sifat baru ini, Allah Ta'ala boleh mencipta alam. Ini perbuatan Allah, dia tak syari perbuatan lain. Kalau syari dengan perbuatan lain, maka alam tidak boleh, kerana lemah, tidak boleh menjadi alam. Dia lemah. Kalau ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan dia, maka juga lemah dia. Juga lemah. Apabila lemah, maka tidak boleh menjadikan alam. Sedangkan kita lihat musyahadah dengan mata kepala kita, alam ini ada, makhluk ada depan mata kita, itu tanda Allah Ta'ala bersifat dengan satu. Dan firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah, huwallahu ahad. Artinya kata olehmu wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam,
bermula ialah Allah itu satu. Allah Ta'ala ini satu. Apabila kita faham, tuan-tuan, kita dah belajar ilmu akidah, kita dah belajar ciri yang bernama wahdaniyah, insya-Allah apabila kita baca qul huwallahu ahad, kita akan rasa, akan feeling, akan terkesan dalam hati kita, kerana kita tahu makna dia. Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, huwallah, dialah Allah itu bersifat dengan satu. Kita nampak satu Allah pada zat, kita nampak esa Allah pada sifat, kita nampak esa Allah pada perbuatan. Kita tak nampak perbuatan yang baharu, walaupun perbuatan itu keluar daripada baharu, kita nampak usaha sahaja. Sedangkan Allah Ta'ala sebenarnya, hakikat sebenarnya, perbuatan baharu itu, usaha baharu itu, ikhtiar baharu itu berada dalam kekuasaan perbuatan, keesaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maqam, inilah level, inilah standard yang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini tingginya iman mereka, iman Bilal bin Rabah terhadap ketuhanan, terhadap Allah Ta'ala. Apabila diseksa, diheret di tengah-tengah padang pasir, dahsyatnya penyeksaan terhadap Bilal bin Rabah, kita tak sanggup. Kita yang tak tengok, yang hanya dengar cerita sahaja pun dah rasa tak sanggup nak menerima dahsyatnya penyeksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah, yang diheret di tengah-tengah padang pasir menggunakan kuda. Bagaimana panah terik padang pasir, heret dengan tanpa pakaian, dibukakan baju Bilal, diheret, diikat kaki Bilal, ditambak di kuda, dan diheret pusing di tengah-tengah padang pasir, suasana yang sangat panas. Maka Bilal tidak mengucapkan apa-apa melainkan ahad, melainkan ahad, ahad. Kenapa Bilal mengucapkan ahad? Inilah kata para ulama, nak menunjukkan standard iman yang ada dan hati Bilal berada pada maqam ahadiyah, pada maqam yang tinggi, bukan maqam biasa-biasa. Dia nampak perbuatan baharu, perbuatan makhluk, perbuatan baharu itu berada dalam keesaan perbuatan Allah Ta'ala. Orang duk buat zalim kepada dia, orang duk heret dia, sakitnya dia, hati berhubung kepada Allah Ta'ala. Hati dia nampak perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sakit dia, walaupun dia nampak depan mata dia orang zalim dia, tetapi ucapan dia, dia nampak sedang berhubung dengan Allah Ta'ala, iaitu ahad, ahad satu, Allah satu, Allah satu, Allah tunggal. Inilah perbuatan Allah, perbuatan Allah. Dia nampak, inilah tingginya makan Bilal, iaitu makan ahadiyah dalam ilmu tasawuf. Wa ilahukum ilahun wahidun, dan firmannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan firmannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang kedua. Juga kita baca selalu ayat ni, wa ilahukum ilahun wahid. Dan artinya bermula Tuhan kamu, wa ilahukum, bermula Tuhan kamu itu ilahun, Tuhan, wahidum, yang bercirikan satu, yang ada sifat yang nama dia satu, yang ada sifat nama dia tunggal, yang ada sifat nama dia esa. Esa tu pula pada zat, esa tu pula pada sifat, esa pula pada perbuatan. Tu kena faham, esa pada perbuatan. Kena pegang kemah-kemah dan kena praktis dalam hati kita bagi nampak segala perbuatan baru itu berada dalam keesaan, dalam konsep keesaan perbuatan Allah. Cuma dia keluar saja, keluar saja daripada baharu. Sebab tu apabila keluar daripada baharu, nisbah baharu. Apabila nisbah baharu, kita panggil usaha. Faham tak? Itulah dia konsep usaha ikhtiar. Allah Ta'ala ciptakan sifat kudrah yang ada pada baharu. Allah Ta'ala cipta perbuatan dan gerak yang ada pada baharu, sehingga boleh bergeraknya baharu, boleh melangkahnya baharu, boleh boleh angkat tangan baharu. Kenapa? Kerana Allah mencipta sifat kudrah dalam diri baharu. Allah mencipta perbuatan gerak yang ada pada baharu, keluar melalui baharu, nisbah baharu, maka kita panggil usaha. Allah Ta'ala cipta iradah dalam diri baharu. Allah cipta keinginan dalam diri baharu. Allah cipta mau dalam diri baharu. Naluri keinginan yang ada dalam diri kita dipanggil sifat iradah. Sifat iradah itu Allah Ta'ala yang cipta, dipanggil iradah kulliyah.
menyebabkan kita mau buat satu benda, menyebabkan kita nak satu benda, keinginan teringin pada satu benda. Apabila kita decide, kita taksis dengan sifat iradat kita, kita teringin satu benda, kita taksis, kita tentu dengan iradat kita, kemudian kita buat, maka keluar nisbah melalui usaha, melalui ikhtiar dan usaha baharu. Kenapa panggil usaha, panggil ikhtiar, tak panggil perbuatan? Kerana perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala. Nisbah sahaja keluar melalui baharu. Itu yang kita kena nampak. Wallahu a'lam. Ketujuhnya qudrah, masuk tajuk baru dan masuk komponen sifat baru, iaitu sifat ma'ani. Ini antara sifat yang perlu untuk kita faham betul-betul. Sifat ma'ani 7 kita baru nak mula masuk, insya-Allah minggu akan datang kita mula masuk sifat yang ke-7, sifat ma'ani. Dah settle dah tuan-tuan, kita dah settle bincang 6 sifat dan 5 sifat talbiyah, 1 sifat nafsiyah. Tuan-tuan dah maklum 20 sifat ini. Untuk memudahkan kita faham, ulama bahagikan ciri Allah Ta'ala ini kepada 4 komponen, kepada 4 ciri yang besar. Pertamanya, nama dia adalah sifat nafsiyah, ada 1 sahaja wujudun. Komponen yang kedua, sifat yang kedua, nama dia ialah salbiyah, ada 5 sifat yang berada dalam kategori sifat salbiyah. Kenapa ulama bagi macam ni tuan-tuan? Untuk memudahkan kita faham. Apabila salbiyah, tuan-tuan nak terjemah, nak tahu makna dia, refer balik kepada makna salbiyah, jangan lupa. Kerana 5 ini makna dia adalah salbiyah, makna dia tak. Bermula qidam, baqa, mukhalafatul hawadi, qiyamuhu binafsi. Yang kelimanya wahdanya. Kesemuanya kelima-lima ini makna dia tak. Itu salbiyah. Qidam, tidak ada permulaan. Qidam, apa makna sedia kala? Sedia kala terjemahan. Apa makna dia? Tuan-tuan kena faham makna. Jangan kita faham terjemahan saja. Qidamun, terjemahan. Allah bersifat dengan sedia kala. Apa makna kita nak pegang hati kita? Allah ini, adanya Allah Ta'ala, tidak ada mula bagi adanya diri dia. Tak ada mula. Itu ciri dia. Ciri kita ada mula. Saya mula berada di Taman Desa Jenderam Hile pada bulan 11 2019. Tengok ciri saya, ada mula. Tetapi Allah Ta'ala konsep dia salbiyah. Ada konsep yang tidak ada pada diri dia. Ada ciri yang tak pada ciri yang ternafi pada diri Allah Ta'ala. Tidak ada mula bagi adanya diri Allah. Yang keduanya baqa. Baqa kekal, terjemahannya kekal. Apa makna kekal? Kekal makna dia tidak ada penhujung. Tak binasa. Tidak ada penhujung bagi adanya Allah. Itu dipanggil kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekal di dalam syurga selama-lama. Tetapi kita kekal di syurga tu dia panggil kekal zamani. Tetapi Allah ni kekal baqa ni dia panggil baqa zati. Baqa yang sebenar. Baqa yang sebenar-benar, kekal yang sebenar-benar Allah Ta'ala, kekal yang tidak menerima binasa. Dia panggil tak binasa. Tidak ada penhujung bagi ada Allah. Ringkas dia tak binasa. Apa makna tak binasa? Ada dia selama-lama. Kerana dia bersifat tak terima binasa. Dia tak binasa, tak penhujung, tidak ada hujung bagi adanya dia. Itu dua. Yang ketiga apa? Mukhalafah. Tak juga. Mukhalafatul hawadith, tak sama. Apa makna, apa terjemahan mukhalafah? Mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafah, Allah ini bersalahan dengan yang baru. Apa makna bersalah dengan baru? Allah tak sama dengan baru. Tidak ada persamaan dengan baharu. Ini pun pegang sungguh-sungguh, pegang elok-elok supaya kita tidak terpegang dengan akidah, tidak terpengaruh dengan akidah salafi wahabi yang berpegang, yang menyamakan pada zahirnya dia menyamakan Allah Ta'ala ini dengan baharu. Baik, Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu. Tak
tak sama. Dan qiyamu binafsih, sifat yang keempat, tak juga. Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada baru, dengan dua makna yang kita dah bahas. Dan yang terakhir hari ni, wahdaniyah, ciri salbiyah yang terakhirnya ialah Allah Ta'ala tak berbilan. Maka kesemuanya 5 ciri ini kita nak faham dia dengan makna tak. Dengan makna Allah Ta'ala ada yang tak ada mula, Allah ada yang tak binasa, Allah ada yang tak sama, Allah ada yang tak berhajat kepada yang lain, Allah ada yang tak berbilan. Itu cara konsep untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memudahkan untuk kita hafal dan anak-anak kita hafal. Itulah cara dia supaya apabila kita latih dalam diri kita, insya-Allah Allah buka minda, Allah buka hati kita untuk kita nampak. Kenampakan dalam hati kita tentang sifat Allah Taala itulah dinamakan akidah kita. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan masuk tajuk baru, iaitu qudrah. Qudrah ni mula masuk tajuk baru. Ini tajuk penting, iaitu tajuk ma'ani. Sifat ma'ani, sifat yang jenis ada. Adapun 5 sifat itu ataupun 6 sifat itu, dia termasuk dalam amrun iktibari, yang bukan boleh nampak, yang bukan boleh trace di zat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buka kasyaf kita di syurga nanti tuan-tuan, maka kita tak boleh nampak 5 sifat ini. Tak boleh nampak Allah bersifat dengan tak ada mula, tak boleh nampak di zat Allah, Allah tak hilang, tak binasa, tak boleh nampak. Yang nampak di zat Allah Ta'ala hanyalah ciri ataupun sifat yang berada dalam kategori ma'ani 7. InsyaAllah kita akan mula minggu depan. Konsep dia macam kita selalu kita sebut, perbandingan dia konsep sahaja. Nak faham ni macam kita. Tuan-tuan tengok saya ni ciri ada mula. Ciri saya ni ada mula dan ada expire. Tu ciri kita. Ciri tuan-tuan pun sama, ciri saya pun sama. Saya ada mula. Mula saya 50 tahun dulu. Mula saya 45 tahun dulu. Tetapi kalau kita tengok, tak tahu. Cuma ada kesan je. Tengok tuan-tuan, nampak gaya ni dah 50 tahun dah hidup. Tengok saya, tuan-tuan kata, ustaz ni nampak gaya, tengok ni ada ciri-ciri 46, 47 dah gayanya. Itu ada mula. 47 tahun dulu kita mula, 45 tahun dulu kita mula, 50 tahun dulu kita mula. Itu ciri. Tapi ada tak ciri boleh nampak tak ada mula kita? Tak nampak. Sama dengan konsep salbiyah yang jenis tak di zat Allah Ta'ala juga kita tak boleh nampak. Sama dengan konsep salbiyah yang ada pada kita. Manusia pun ada salbiyah. Saya tak perempuan, saya tak khonsa, saya tak tinggi, saya tak tu. Tu tak boleh nampak. InsyaAllah yang kita akan bahas minggu depan untuk tajuk yang lebih advance sikit, iaitu kenapahan jenis takluk. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada tuan-tuan yang join, teman-teman kita, rakan-rakan kita yang join hari ini, terutamanya grup-grup daripada jemaah kita, jemaah surah Al-Munawwarah. Hari ini kita anjuran surau gen anak muda surah Al-Munawwarah. Tuan Husyairi, terima kasih Ustaz. Selamat Hari Guru, selamat sentiasa rahmat. Amin, amin. Terima kasih kembali. Tuan Syarpendi Abidin, selamat Hari Guru. Amin. Fakir Jawi, terbaik. Kita ada Tuan Al-Fadil, Tuan Azmi kita pun ada. Nazrin, selamat Hari Guru Ustaz, selamat kembali. Nasruddin Mamak, Tuan Nasruddin Mamak terbaik, Dengkil Kelia Molek. Alhamdulillah, Dengkil, orang Dengkil. Ustaz Roy kita daripada Putrajaya, ada orang sepinggan nasi dah kenyang, ada orang 3 pinggan baru kenyang, padahal nasi yang sama. Ya betul. Baik-baik. Dan yang lain saya tak tempat baca. Terima kasih semua yang join. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita digandakan amalan kita. Walaupun amalan kita sedikit, amalan kita kerdil, amalan kita ni doa sangat tuan-tuan. Kita doakan mudah-mudahan amalan mengaji kita, amalan talaki kita pada hari ini, walaupun sedikit, walaupun
tak berapa cantik, tetapi mudah-mudahan kita minta doa Allah jadikan amalan kita ini amalan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan ikhlas kepada hati kita, ikhlas belajar semata-mata kerana Allah, dan apa saja perbuatan kita minta dengan Allah supaya Allah jadikan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan doalah banyak-banyak sempena 3 hari 7 hari lagi tuan-tuan, kita berada pada pecutan Ramadan yang terakhir, berbaki hanya 7 hari lagi. Lipatkanlah ganda kita, perbanyakkanlah amalan terbaik kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk melipat gandakan segala amalan baik. Baca Qurannya, sedekahnya, talakinya, apa saja amalan tuan-tuan, mudah-mudahan kita doakan Allah Ta'ala lipat gandakan pahala kita, dan Allah anugerahkan untuk anugerah atau rezeki kepada kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang sangat-sangat lumayan pembayaran yang Allah janjikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم.